Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Bita Mak Fauzi dari kelas CAAD 243A. Hari ini saya akan present slide topik asal-usul manusia. Okey, untuk isi kandungan tentang asal-usul manusia ada 3, iaitu pengenalan asal-usul manusia. Yang pertama, yang kedua hakikat manusia dan yang ketiga ialah pembinaan manusia sejahtera. Okey, untuk pengenalan asal-usul manusia dari sudut etimologi, istilah manusia berasal dari perkataan manu dari bahasa Sanskrit serta mens dalam bahasa Latin yang bermaksud berfikir dan berakal budi. Okey, untuk manusia dari sudut terminologi, yang pertama istilah manusia sebagai konsep, fakta, gagasan realiti, kelompok atau seorang individu. Yang kedua ialah manusia membawa maksud homo, makhluk yang mempunyai budi. Dan akhir sekali ialah manusia adalah animal rational yang membawa maksud binatang yang berfikir. Seterusnya, hakikat manusia ada 6, iaitu manusia sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai Al-Nas, yang ketiga sebagai khalifah di bumi, yang keempat manusia sebagai Bani Adam, yang kelima sebagai Al-Insan, dan akhir sekali ialah manusia sebagai makhluk biologis. Akhir sekali, pembinaan manusia sejahtera menurut perspektif Islam. Pembinaan manusia sejahtera dalam Islam adalah keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan di akhirat di dalam satu proses yang harmonis dan dinamis. Fokus utama dalam pembinaan dalam Islam adalah pembinaan insaniah manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Hi, Assalamualaikum and hi, my name is Nurazira binti Zainuddin, nombor matric 2022765521. So today I want to present about asal usul kejadian manusia. So in my table contents ada 3. First, proses kejadian manusia based on Al-Quran and science. Yang kedua, peranan manusia, and yang ketiga, tujuan manusia. Okay, yang pertama, proses kejadian manusia based on Al-Quran. Dia ada 6 proses. So proses pertama adalah nutfah. Nutfah adalah bermula selepas persenyawaan, pencantuman sel sperma dan ovum. So next ke alaqah. Alaqah adalah sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim, karamakin. And next, mugha. Mugha tahap organogenesis. Darah beku bertukar menjadi seketul daging. Otak, saraf tunjang dan anggota lain mula terbina beserta sistem pernafasan dan degupan jantung. And next, idgham and lung. Peringkat pembentukan tulang dan mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan menggabungkan rangka tersebut. Darah mula mengalir dan membentuk insan pernafasan. Okay, next, kalkam akar. Persempurnaan organ yang lebih kompleks seperti perut, usus, hati, kaki, tangan, buah pinggan dan sebagainya. And lastly, nafkhur roh. Nafkhur roh adalah peringkat penyumpah roh. Ulama bersepakat meniup roh ini selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh. Okay, next, proses kejadian manusia menurut sains. First, tahap pre-embryonic. Pada tahap pertama, zygote tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudiannya membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring dengan pertumbuhan zygote yang semakin membesar, sel-sel penyusuan pun mengatur diri mereka sendiri menggunakan bentuk 3 lapisan. And next, tahap embryonic. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi tersebut sebagai embryo. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan sel-sel tersebut. And last, tahap fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulakan sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir sehingga masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. And meskipun ada awalnya mewakili panjang 3 cm, kesemuanya organ telah nampak, even only 3 cm.
Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan sehingga perkembangan lanjut hingga minggu kelahiran. So next, kita move kepada peranan manusia. Peranan manusia ada dua, satu peranan hamba yang kedua peranan khalifah. First, kita kepada peranan hamba. Peranan hamba adalah patuh pada segala suruhannya, iaitu Allah SWT. Next, beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan lastly, tinggalkan segala larangannya. Peranan khalifah, yang pertama memakmurkan bumi, yang kedua amar makruf nahi munkar, dan lastly menjaga agama, masyarakat dan negara. Dan akhir sekali adalah tujuan manusia. Tujuan manusia adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, mengabadikan diri kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi, mewujudkan perpaduan dan menuntut keredaan Allah sebagai Khalik supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordana Batu Syamsul Khairi. Hari ini saya akan menerangkan matlamat kejadian manusia dan penutup. Untuk tajuk pertama, matlamat kejadian manusia, penciptaan insan dari pandangan Islam, hamba dan khalifah. Pandangan lain, Barat, Hindu dan Konfusianisme. Matlamat kejadian manusia menurut pandangan Islam. Dalam manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk yang paling mulia, dicipta oleh Allah dan diturunkan ke muka bumi untuk melaksanakan ibadah dan berkhidmat kepada Allah. Mereka akan kembali menemui Tuhan mereka setelah mati. Manusia mempunyai tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul, iaitu melakukan kebaikan di muka bumi ini untuk mendapat balasan yang baik di akhirat. Penciptaan manusia penjelaskan dengan mantap melalui Al-Quran dan begitu juga tanggungjawab yang perlu dilakukan. Bagi matlab penciptaan manusia mengikut Barat dan Kristian, dosa warisan adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Jiwa manusia adalah bersih, suci sehingga berlakunya dosa warisan dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Sebagai orang buangan untuk menebus dosa melalui derita. Kerana kaum dapat mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bible menyuruh supaya manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Kebencian dan kebodohan juga dikecam dalam Bible. Ada lebih 71 pepatah yang membahas orang bodoh dan tidak satu pun darinya bernada positif. Kebencian juga merupakan keadaan negatif. Matlamat penciptaan manusia mengikut agama Hindu. Pada pandangan agama Hindu, manusia hidup di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan, harta dan karma, will and pleasure. Manusia seharusnya sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab atau dharma, duty or obligation, dan sekiranya manusia tidak melaksanakan tanggungjawab maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan, terperangkap dengan ketidaksempurnaan hidup di dunia. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksha. Kesempurnaan atau moksha hanya dapat dicapai melalui manusia melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi pada dasar warsa yang akan datang. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam setiap diri manusia dan lantaran kerana itu sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Matlamat penciptaan manusia mengikut Buddha. Manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Bagaimanapun, ketentuan ini tidak dianggap sebagai
fate atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma merujuk pada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha adalah untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya suatu kebahagiaan baik, kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu keburukan dan kebencian. Matlamat penciptaan manusia mengikut Konfusianisme. Ajaran Konfusianisme menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Mereka yang mempunyai sifat yang sedemikian ini akan dianggap sebagai seorang yang pribadi yang agung dan budiman serta dikenali sebagai Shunzi. Shunzi merupakan matlamat pertama dalam ideologi kemanusiaan Konfusianisme. Semua manusia berpotensi untuk menjadi Shunzi, iaitu orang yang berpendidikan tinggi. Penutup kejadian manusia ialah manusia adalah sebaik-baik ciptaan kerana dikurniakan akal fikiran. Kita seharusnya bersyukur dengan segala kurniaan daripada penciptaan kita. Sesungguhnya setiap kejadian kepentingannya, contoh kita sebagai manusia dipertanggungjawabkan untuk mentadbir alam ini dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya akal fikiran, manusia boleh melakukan sesuatu dengan rasional berbanding makhluk lain di muka bumi ini. Sehingga kini teori Darwin masih dipertikaikan oleh segelintir masyarakat kerana mengikut teori beliau, manusia adalah gabungan kera, tetapi hakikatnya kera itu adalah haiwan sedangkan manusia itu individu yang tersendiri. Sekian, terima kasih.